Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Dilaila Kadir dalam Berita Pagi. Polis Selangor menahan reman 7 suspek bagi siasatan lanjut kes culik dan bunuh seorang ahli perniagaan. Salah seorang suspek yang ditahan reman merupakan rakan baik mangsa. 24 pesakit dari wad terjemahan ahli perniagaan itu ditemukan di kawasan Beluka, Batu 27, Jalan Rawang, Bestari Jaya. Polis Selangor menerusi satu kenyataan berkata, suspek ditahan reman berusia antara 20 hingga 56 tahun. Mereka dipercayai menculik mangsa ketika dia sedang berjoging bersendirian 10 Jun lalu. Hasil soal siasat sebelum ini membawa kepada penemuan mayat mangsa yang hampir reput. Polis meminta orang ramai mempunyai maklumat mengenai seorang individu yang dikehendaki supaya tampil bagi membantu menyelesaikan kes berkenaan. Individu tersebut dikenali sebagai Syekh Ismail Syekh Hassan atau gelaran EL dengan alamat terakhir beliau di Rawang. Susulan kebakaran wad di Hospital Sultanah Aminah HSA Johor Bahru Johor, Pengarah Kesihatan Dr. Aman Rabu berkata perkhidmatan hospital berjalan seperti biasa sementara siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kebakaran. 24 pesakit dari wad terjejas telah dipindahkan ke lokasi lain bagi memastikan rawatan berterusan ke atas pesakit. 10 daripadanya pula ditempatkan di Hospital Permai Johor Bahru. Wad yang terbakar merupakan wad berasingan dan bukan sebahagian daripada bangunan induk HSA. Kebakaran di bangunan Wad Perubatan Perempuan 1 HSA berlaku kira-kira jam 3 petang. Kementerian Kesihatan kini menunggu laporan penuh Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk tindakan lanjut. Tindakan pantas bomba berjaya mengawal kebakaran dalam tempoh 20 minit. Banjir di Johor semakin pulih dengan jumlah penduduk terjejas terus berkurangan. Sehingga 11 malam, jumlah penduduk terjejas banjir masih kekal 129 orang melibatkan 35 keluarga. Exco Kesihatan dan Alam Sekitar Arvidia Naden berkata 2 buah pusat pemindahan sementara PPS dibuka. 2 PPS yang masih dibuka ialah Sekolah Kebangsaan SK Orang Kaya Ali yang menempatkan 49 orang daripada 13 keluarga. Manakala 80 orang melibatkan 22 keluarga berada di PPS SK Sri Menanti. Keseronokan 6 rakan mandi-manda di pantai Teluk Batik Lumut bertukar tragedi apabila seorang daripada mereka maut akibat lemas manakala seorang lagi masih hilang. Seorang mati lemas mandi bersama 6 rakan di pantai Teluk Batik Lumut. Ketua Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Manjung, Pegawai Bomba Kanan Abdul Hazhar Ismail berkata, mangsa pertama yang ditemui dibawa ke darat sebelum diberikan bantuan awal pernafasan oleh pasukan perubatan namun disahkan meninggal dunia jam 7.20 malam. Abdul Hazhar berkata mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Mangsa S. Emmanuel Raj, 21 tahun, ditemui terapung kira-kira jam 6.55 petang sebelum disahkan meninggal dunia. Sementara rakannya yang dikenali R. Vignesh, 22 tahun, masih belum ditemui. Operasi SAR membabitkan pasukan penyelamat di air PPDA Pulau Pangkau, Polis Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, Angkatan Pertahanan Awam APM, Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela dan orang awam. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menggesa pihak berkuasa tempatan PBT dan agensi kerajaan supaya lebih proaktif turun ke lapangan bertemu dengan peniaga bagi mengambil tahu masalah mereka. Langkah ini bagi membantu mereka menjalankan semula perniagaan setelah terkesan akibat penularan COVID-19. Sebelum ini, peniaga dan pengusaha perlu merujuk kepada Majlis Daerah, PBT atau Dewan-Dewan Perniagaan untuk berurusan. Bagaimanapun, budaya tersebut perlu diubah agar usaha kerajaan menjana semula ekonomi negara berjaya dilaksanakan. Beliau juga meminta supaya PBT dan agensi-agensi kerajaan agar tidak menyekat atau menghalang peniaga beroperasi semula sepanjang PKPP. Ini termasuk memudahkan urusan memperbaharui lesen.
Tan Sri Muhyiddin membuat gesaan itu dalam kenyataan media selepas menghadiri majlis perjumpaan bersama Wakil Peniaga dan Industri Daerah Muar. 18 kes baharu COVID-19 dilaporkan semalam menjadikan jumlah kes positif sebanyak 8,634 kes. Tiada pertambahan kes kematian untuk 14 hari berturut-turut menjadikan ia kekal 121 kes atau 1.40% daripada jumlah keseluruhan. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Noor Hisham Abdullah memaklumkan 10 kes telah pulih dan dibenarkan discharge dengan jumlah kumulatif adalah 8,318 atau 96.3% daripada jumlah keseluruhan, sekaligus menjadikan jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 hanya 195 kes. Daripada 18 kes baharu yang dilaporkan, 4 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara yang melibatkan 3 orang warga negara Malaysia dan seorang bukan warga negara yang merupakan pemastautin atau dibenarkan masuk ke negara ini atas urusan kerja. Manakala 14 kes penularan di dalam negara, kesemuanya dalam kalangan bukan warga negara dan tiada kes melibatkan warga negara. Selain itu, hanya 2 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dan tiada kes yang memerlukan alat bantuan pernafasan. Bagi mengekang kemasukan pendatang tanpa izin parti, terutamanya di lorong-lorong tikus, lebih daripada 40,000 kenderaan diperiksa Polis Diraja Malaysia PDRM dalam operasi benteng di 68 sekatan jalan raya. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam kenyataan memaklumkan 3 warga negara asing berjaya ditahan atas kesalahan imigresen. Beliau turut memaklumkan Task Force Operasi Pematuhan yang diketuai PDRM telah membuat lebih 66,000 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasa pematuhan prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. 3,466 pasukan pematuhan melibatkan lebih 15,000 anggota telah membuat pemantauan di lebih 4,000 pasaraya, 5,790 restoran serta lebih 1,000 penjajah. Pasukan ini juga turut memantau terminal pengangkutan darat, air dan juga pengangkutan udara selain kilang, bank serta pejabat kerajaan. Sementara itu, PDRM juga menahan 4 individu engkar arahan PKPP dan kesemua mereka dikenakan kompaun. Malaysia akan berbincang dengan Singapura bagi pembukaan pintu sempadan dan melaksanakan konsep gelembung perjalanan. Menerusi perbincangan itu, kedua-dua negara akan memutuskan kategori dibenarkan melakukan perjalanan rentas sempadan atau melancong. Tumpuan kita kepada Singapura dulu, dan dalam Singapura itu ada 4 golongan yang kita beri tumpuan. Golongan pihak bisnes itu tak ramai, mungkin 500 orang saja, dan kumpulan yang berada di Singapura belum balik daripada Malaysia jumlahnya 20,000 lebih, dan jumlah yang lebih besar lagi yang ulang-alik harian. Pelaksanaan gelembung perjalanan perlu dilaksana segera bagi menjana ekonomi, terutama bagi sektor pelancongan. Walaupun dibenarkan merentas sempadan, individu terlibat perlu menjalani proses saringan asas COVID-19 bagi mengelak risiko penularan pandemik berulang. Inisiatif Malaysia mencadangkan gelembung perjalanan dan koridor kembara pada sidang kemuncak ASEAN ke-36 dapat memulihkan sektor pengangkutan udara yang terjejas teruk akibat COVID-19. Penerapan prosedur keselamatan untuk perjalanan domestik mampu meletakkan sektor penerbangan negara ke landasan asal. Apabila Malaysia telah membuka pintu
negara ini kepada pengunjung-pengunjung daripada luar negara, terutamanya negara-negara yang kita tahu memang telah pun berjaya membendung ataupun mementras wabak COVID ini daripada penyebaran yang berleluasa, maka ia sebenarnya memberi peluang untuk kita membaik pulih beberapa sektor, terutama sepertinya sektor pelancongan, sektor perhotelan dan lebih-lebih lagi sektor pengangkutan udara. Idea travel bubble dicadangkan Malaysia dan disambut baik rakan ASEAN dalam sidang kemuncak Maya baru-baru ini. Brunei dan Indonesia memberi maklum balas positif terhadap idea tersebut. Travel bubble atau travel corridor merujuk kepada perjanjian antara negara-negara yang berstatus hijau bagi membenarkan pergerakan rentas sempadan antara negara dilakukan. Keputusan melanjutkan tempoh penangguhan pinjaman atau moratorium bersasar susulan penularan COVID-19 bergantung sepenuhnya kepada institusi perbankan. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, ketika tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, pihak bank telah menunaikan tanggungjawab membantu rakyat menerusi pemberian moratorium. In my view lah, ni my personal view lah, personal view saya lah, ialah kita perlu menolong orang yang yang perlu ditolong lah, ya. Jadi because masa kita buat moratorium 6 bulan itu, kita tolong semua orang, di mana it's automatic, you know. So everybody in this room, when you got salary ke, you can still pay pun still dapat enjoy that benefit secara automatic, ya. Jadi I think going forward maybe the best is to focus on targeted groups, ya, yang mana yang memerlukan. Selepas COVID-19 berjaya dikawal, terpulang kepada pihak bank untuk meneruskan moratorium kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Sistem perbankan boleh membantu dengan menilai keperluan peminjam mengikut kes. Moratorium automatik diberikan selama 6 bulan bermula 1 April lalu dan ia akan berakhir pada 30 September ini. $10,910 tabika dan 520 taska di bawah Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas akan beroperasi bermula 1 Julai ini. Tabika kemas di seluruh negara akan menerima 220,000 kanak-kanak, manakala taska menempatkan 9,500 kanak-kanak. Saya akan bincang dengan Ketua Sipsa dan Ketua Karah Kemas, Jazif, untuk melihat keseluruhannya. Pada waktu yang sama, kita nak tengok juga industri yang memberi perkhidmatan tabika dan taska yang swasta. Ya? Bagaimana mereka, wajarkah mereka diberi bantuan? Walaupun pada dasarnya dah ada bantuan-bantuan yang lain. Kira-kira 11,000 tenaga pengajar kemas akan memulakan sesi pengajaran dan pengasuhan serentak pembukaan tabika dan taska kemas itu. Institusi zakat mengguna pakai kaedah pengutan dan pengagihan zakat yang sistematik mampu meningkatkan integriti berkaitan pengurusan dana khusus membantu asnaf dan golongan memerlukan. Menerusi sistem itu, pihak zakat dapat menyelaras maklumat dengan lebih tepat dan berkesan selain meningkatkan mutu perkhidmatan. Usaha seperti ini bagi saya terlalu sistematik yang membawa kepada integriti yang tinggi, yang sudah tentu data-data yang disiarkan secara jelas dan secara tepat, kita boleh melihat dan boleh postmortem sebarang bentuk kekurangan-kekurangan. Dan sistem yang dikemukakan itu dengan pelbagai aspek, bukan semata-mata zakat tetapi gabungan juga kepada wakaf. Sistem berkenaan bukan sahaja boleh dimanfaatkan oleh pengurusan zakat tetapi juga wakaf.
Kempen PRK Dun Chini. Pengerusi BN Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, aktiviti kempen berjalan lancar dengan mematuhi setiap SOP ditetapkan Kementerian Kesihatan KKM dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Ia bagi mengelak risiko penularan jangkitan COVID-19. Kita mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh SPR dengan kadar yang telah ditentukan. Sebagai contohnya, kalau ceramah tidak melebihi 250, kita mengamalkan penjarakan sosial. Cuma adalah segelintir yang kadang-kadang bukan tidak mematuhi, tetapi kadang-kadang terlupa dalam kegarahan berkempen. Jadi kalau dikatakan sengaja tidak mematuhi penjarakan sosial, tidak mengamalkan penutup mulut, saya ingat itu tidak dilakukan dengan sengaja lah. Beliau juga berkata bakal pengundi yang ditemui menzahirkan sokongan kepada calon BN Muhammad Syarif Mat Zain atas kredibiliti anak peneroka Felda itu. Atas dasar itu, Datuk Seri Wan Rosdi yang juga Menteri Besar Pahang optimis BN akan mengekalkan kerusi Dun Chini pada PRK yang akan berlangsung 4 Julai nanti. Beliau ditemui pada program Sarapan Pagi bersama calon BN dan penduduk Felda Chini 3, Pekan Pahang. Luar negara, pengusaha penginapan jemaah haji dan umrah serta perkhidmatan berkaitan di Arab Saudi merupakan salah satu perniagaan yang sangat terkesan dengan penularan COVID-19. Kerugian dialami pengusaha penginapan di Mekah dan Madinah mencapai 15 hingga 20 bilion rial bagi satu-satu musim haji dan umrah. Manakala kerugian penyedia perkhidmatan lain pula tidak kurang daripada 9 bilion rial. Menurut pemilik rangkaian hotel di Mekah, Khalid Saifdin, awal bulan Julai merupakan tempoh paling sibuk kerana menguruskan bakal haji dari seluruh dunia. Namun mereka menghormati keputusan kerajaan menangguhkan sementara ibadah haji tahun ini bagi mengawal penularan COVID-19. Kerajaan Arab Saudi hanya membenarkan 1,000 orang mengerjakan haji tahun ini bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Walaupun perniagaan terhenti, pemilik hotel dan pusat penginapan jemaah haji masih perlu mengeluarkan perbelanjaan pengurusan bangunan dan pembayaran gaji pekerja yang menambah beban kewangan kepada mereka. Turut terkesan adalah penyedia perkhidmatan sokongan seperti pengangkutan jemaah haji dan pembekal makanan di Mekah dan Madinah. Ibadah haji dan umrah setiap tahun menjana sekitar 12 bilion rial kepada ekonomi Mekah yang menerima tidak kurang 2 juta bakal haji dari seluruh dunia. Aktivis Israel dan Palestin bekerjasama menganjurkan protes bagi membantah dasar pengambil alihan tanah Palestin. Tentera Israel pula berusaha menahan beberapa tokoh aktivis terlibat di dalam protes terhadap kekejaman rejim Yahudi. Pemimpin Hamas Khalil Al-Hayya dan Ketua Jihad Islam Khalid Al-Bash tampil mengajak pejuang Palestin mengangkat senjata bagi menggagalkan dasar Israel itu. Pelaksanaan dasar mengambil alih tanah Palestin dijangka bermula 1 Julai ini. Menerusi pelan itu, Israel merancang mengambil alih sekurang-kurangnya 30% tanah di tebing barat dan lembah Jordan. Pelan itu diumumkan Januari lalu dengan sokongan Washington sudah mendapat bantahan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan Kesatuan Eropah EU. Rantau Arab turut membantah pelan Israel kerana dibimbangi meningkatkan semula keganasan di rantau berkenaan. Pergerakan Fatah dan Hamas sudah menggerakkan proses bantahan aman bagi menggagalkan dasar Israel yang menindas penduduk Palestin.
Memasuki minggu ketiga kebenaran pengoperasian semula sektor pelancongan domestik di Melaka, ia nyata memberi rahmat kepada peniaga di lokasi-lokasi pelancongan di negeri Hang Tuah itu. Kehadiran pelancong dari dalam negara yang menggalakkan dalam tempoh ini sekaligus membuka pintu rezeki kepada mereka selepas terjejas akibat pandemik COVID-19. Tinjauan RTM di kawasan pelancongan khasnya Bandar Hilir mendapati walaupun tidak seramai dahulu namun ia tetap dikunjungi pelancong tempatan yang mengambil peluang meluangkan masa bersama keluarga. Pas dah buka DKP pemulihan ni, dah kira macam alhamdulillah lah, mana orang boleh melintas negeri daripada luar negeri datang ke Melaka. Kira macam nampaklah ada beza. Orang kita datang pengunjung-unjung kata ni normal kan. Jadi alhamdulillah lah meniaga pun. Tapi sekarang dah kurang, tapi alhamdulillah lah sebab kita orang pun dah 3 bulan tak berniaga kan. Duduk kat rumah, buat-buat kerja kampung je lah. Tapi kira bersyukur lah, kira dapat buka lah, boleh start balik berniaga. Buat masa ni kira okey lah, dah nampak ramai lah. Cuma kita kena buat jaga-jaga lah. Alhamdulillah lah, walaupun tak banyak sangat tapi nampak lah orang beli jugalah. Tapi dapat berniaga seperti biasa pun alhamdulillah cukup lah. Terdahulu, Ketua Menteri Datuk Sulaiman Mat Ali berkata Melaka masih kekal sebagai destinasi pelancongan pilihan ramai dan ia terbukti apabila sebanyak 6,800 bilik hotel sudah ditempah di sekitar negeri itu. Pasukan keselamatan mengawal sempadan perlu dilengkap aset canggih bagi tujuan mengekang pencerobohan oleh penjenayah rentas sempadan dan pendatang tanpa izin parti. Di perairan negara misalnya, masih ada aset berusia 30 tahun digerakkan oleh pasukan polis marin PPM. Situasi itu boleh menjejaskan operasi kerana risiko bot mengalami masalah ketika cuba menahan penjenayah dan parti. Menurut Timbalan Komander Pasukan Polis Marin Wilayah 1 Pulau Pinang, Superintenden Syopri Saad, pergantian aset sedia ada. Dengan bot laju berteknologi tinggi, amat perlu memandangkan 60% bot PPM telah beroperasi lebih 10 tahun. Memang para penduduk yang segelintirnya menggunakan enjin berkuasa tinggi. Jadi kita memerlukan bot-bot yang canggih sebegitu untuk menangani ataupun memintas bot-bot tersebut. Di samping itu, bot-bot ronda polis marin juga tidak mempunyai radar yang canggih untuk mengesan pesalah-pesalah. Polis Diraja Malaysia PDRM merupakan salah satu daripada 19 jabatan dan agensi di bawah NTF ditubuhkan pada Mei tahun ini. Menerusi NTF, PDRM, Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia mengaktifkan OS Benteng untuk mengawal ketat sempadan negara secara bersepadu daripada dibolosi parti. Pada masa sama menyekat penularan wabak COVID-19. Dan juga dari sudut keanggotaan ni, kita memang sudah tidak ada, lama tidak ada perjawatan baru dengan keadaan yang keluar masuk orang yang berpencen tiada ganti, jadi menyebabkan kita kekurangan anggota untuk melaksanakan tugas ni. Jadi untuk mengatasi masalah ni, kita di pihak PDRM menggunakan bersama dengan elemen-elemen PDRM yang lain, contohnya PGA akan membuat coverage di pesisir-pesisir pantai. Manakala unit udara polis misalnya menjadi mata kepada PPM lah untuk meninjau, seterusnya melaporlah untuk tindakan berikutnya. Peratus kebarangkalian parti menyusup masuk ke negara ini melalui laut adalah sangat tinggi berikutan sempadan perairan negara hanya 2.5 batu nautika dengan pulau di sempadan Thailand. Antaranya Pulau Tarutau, Koh Lipe dan Pulau Koh Adang. Pulau-pulau berkenaan juga dipercayai menjadi tempat golongan terbabit berselindung sebelum menceroboh masuk ke Malaysia. Terbaru, 269 parti etnik Rohingya ditahan pihak berkuasa di perairan Langkawi pada 8 Jun lalu. Kempen pemilikan rumah akan diperkenalkan semula. Melalui kempen ini, pengecualian duty stamp akan diberikan
di atas surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman bagi pembelian rumah kediaman yang bernilai antara RM300,000 hinggalah RM2.5 juta. Selain itu, had pembiayaan bagi pinjaman rumah ketiga dan seterusnya bernilai RM600,000 ke atas tidak lagi tertakluk kepada 70% daripada nilai rumah semasa tempoh program kempen pemilihan rumah tertakluk kepada pengurusan risiko dalaman institusi keuangan. Berita sukan, semua atlet program podium dan program pelapis kebangsaan kini boleh bersiap sedia susulan kebenaran untuk berlatih di Majlis Sukan Negara MSN secara berperingkat bermula 5 Julai ini. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marika Naina American telah memberi persetujuan kepada MSN untuk memulakan semula latihan harian sepenuh masa bagi semua atlet di bawah program berkenaan. Bagaimanapun, MSN perlu mematuhi semua prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Sebelum ini, hanya 57 atlet elit di bawah program Road to Tokyo RTT dibenarkan kebenaran untuk berlatih bermula 1 hingga 30 Jun ini secara kuarantin dengan SOP yang ketat. Selepas semua latihan RTT berjalan dengan lancar tanpa sebarang masalah besar setakat ini, ia meyakinkan KBS, MSN dan Institut Sukan Negara ISN untuk membuka ruang kepada lebih ramai atlet kembali meneruskan latihan di MSN. Semua atlet berkenaan dihantar pulang sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan 18 Mac lepas. Berikutan itu, seramai 539 atlet dan 142 jurulatih di bawah program RTT, podium dan pelapis kebangsaan akan dipanggil balik untuk menjalani latihan harian secara sepenuh masa di pusat latihan yang ditetapkan. Jurulatih para olahraga negara RJ Kanadan mahu anak buahnya memperbaiki ranking sebelum Tamasya Sukan Paralimpik Tokyo dijadual berlangsung tahun depan. Sasaran diletakkan agar mereka sekurang-kurangnya mara ke separuh akhir bagi kejohanan jawatan kuasa Paralimpik antarabangsa IPC tahun depan. Ketika ini, 6 atlet para menyertai kem Road to Tokyo yang membabitkan Siti Nur Lasah Muhammad Arifin, Siti Nur Riadah Ismail, Muhammad Alif Muhammad Awi, Muhammad Afiq Muhammad Ali, Zulkifli Abdullah dan Nasharuddin Muhammad. Jelas jika Kanadan, 3 daripadanya berpotensi untuk layak, namun mereka perlu memperbaiki kedudukan dalam ranking dunia bagi memastikan slot ke Tokyo terjamin. Baiklah, berita pagi berakhir di sini. Terus amalkan normal baharu dan sama-sama kita patuhi PKP pemulihan. Saya Delila Kadir, salam hormat dan Assalamualaikum.